Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Murni terhadap Sanusi tentang isu air di Kedah. Sebab tu saya baca detail sikit dekat Malaysia Kini ni. Tak patut main negeri kita cari pasal. Sanusi nafi Kedah gagal urus naik taraf LRA. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi makna menafikan dakwaan bahawa krisis air negeri itu adalah disebabkan kegagalan kerajaan negeri menguruskan kerja-kerja menaik taraf loji rawatan air. Okey, mari kita dengar respon daripada Iswadi Murni. Dia akhiri tak komen macam biasa. Okey, Sanusi tempoh hari ni, sebelum saya nak pergi yang ini. Tempoh hari Sanusi cerita. Saya mulakan dengan cerita macam ni. Pada tempoh hari, Akmal Nasir pergi ke Kedah. Pergi Kedah membeli laksa Kedah, bukan? Akmal Nasir, YB Akmal Nasir, dia pergi ke Kedah. Kemudian dia mempersoalkan kenapa loji air di Kedah ni tak siap-siap. Kerajaan memperuntukkan lebih 100 juta untuk buat loji air di Kedah. 4 loji air, 4 tak siap-siap. Masalah air di Kedah kritikal. Lepas itu, kontraktor tu kata, kami ni 2020 tak boleh nak buat. Sebab apa tak boleh nak buat? Yalah COVID. Lepas tu kami masuk tender 2019. Yalah, tiba-tiba sekarang harga barang naik. Menteri Besar Kedah Sanusi pun, tiba-tiba dia kata dia marah pada Akmal, kau masuk negeri aku, kau nak pergi cari kesalahan aku. Kenapa? Memang harga barang naik 40 ke 70%. Kerajaan negeri tak perlu pantau. Ini Kedah. So, Johor, Akmal Nasir ni ahli parlimen Johor Bahru. Dia pergi ke Johor, dia pantau Johor. Kita tengok apa yang dikatakan di Johor. Tak patutlah main kali pertama di negeri kita main cari pasal kan. Dan bila ada masalah, kata salah kerajaan pusat. Bukanlah saya minta terima kasih pun. Tapi buatlah kerja baik-baik. Dia dah bawa Johor Bahru. Johor Bahru ada berapa loji? Ada 4 loji. Ni loji dia. Ya, betul. Kita dapat berapa daripada Pak Ab? Untuk intake, loji Loji. dan pipeline. 230 juta. Dapat tahun bila? 2020. Waktu COVID. Tendernya 2019 pun. Award 2020. Ya. So harga 2019. Ya. Loji dah siap belum? Loji dah siap. Loji dah siap. Sebab ada orang komplain kata kos barang naik. Tapi kenapa kat sini boleh siap? Barang naik tu semua orang naik harga. Ni March 2020. Kita start projek ni Jun 2020. Maknanya nak cari resources depan kontraktor itu sampai malam. Tapi akhirnya Maksudnya boleh siap kan? boleh siap. Sebenarnya kalau buat kerja boleh siap. Meanwhile, Tender dibuka pada tahun 2020. Bila tender dah dianugerahkan, berlaku peningkatan harga bahan binaan 40 hingga 70%. Bukanlah kerana kelemahan kerajaan negeri tak boleh nak mantau projek. Tapi berlaku kenaikan harga 40 hingga 70 memang berat tau. Kontraktor mana pun boleh pungkuih. Kontraktor mana pun bukanlah kerja kerajaan negeri tak pantau, dia kata. Tak pantau. Habis Johor boleh buat. Kita kata Johor boleh buat, kenapa Kedah tak boleh buat? Itu maksud kerajaan negeri tak pantau. Dia duk sibuk lah, mungkin lah sibuk. Yalah, baru jadi menteri besar kan. Masa tu test raptor lah kan. Lepas tu apa orang kata sibuk nak pergi maki persekutuan, nak ambil Pulau Pinang, nak sekat air. Dia sibuk yang tu. Loji air tak siap. Litar lumba tak jadi, tuan-tuan. Mana jadi dia? Kata nak bawa company yang pergi Langkawi tu. Tak sampai sekarang tak siap-siap. Tak siap-siap lagi projek tersebut. Tambakan yang nak dikata nak buat dekat Langkawi tu. Airport kerajaan dah dikata tak boleh nak buat sebab dia terlalu dekat dengan Penang. Dia nak buat juga dengan company yang cap ayam punya company. Kena raise 2 bilion sama sekarang saya tak tahu lah berjaya raise atau tidak. Pun tak berjaya. So apa yang ada boleh dibanggakan negeri Kedah ni? Walaupun boleh bangga apa kat negeri Kedah ni, tuan-tuan? Saya tak faham sebenarnya. Jadi backtrack kepada cerita kita tadi. Dia tak nak menyalahkan kerajaan negeri. Dia kata ini bukan salah kerajaan negeri.
Pada masa itu harga barang naik. Bawah pemerintahan PAS lah masa tu kan. Tapi tengok. Sebuah company, kontraktor di Johor berjaya menyiapkan 4 loji, tuan-tuan. 4 loji siap. Sama juga. Kedah pun 4 loji juga. Kenapa di Johor boleh siap, di Kedah boleh siap, terima sama. Jumlah sama. Kan? Bahan pun sama. Bukan Johor tu dekat Thailand. Kedah tu dekat Siam. Siam dengan Thailand bukan sama. Kan? Johor tu mungkin dekat Indonesia ke dekat Singapura kan? Tak ada kena-mengena. Tapi kenapa mereka boleh siap? So sekarang ni kita nak Sanusi nak spin macam mana? Sanusi nak spin macam mana? Habis kat situ tuan-tuan. Habis kat situ. Okay. Last kali cerita tentang. Alright. Witness. Okay. Saya tak nak baca bahasa Inggeris. Jolo. Ugut jika balik saya akan hidup dalam neraka. Lu. Jasmine Lu memberikan keterangan bahawa ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe mengancam untuk menjadikan hidupnya seperti dalam neraka jika dia meninggalkan Bangkok, Thailand dan kembali ke Malaysia. Bekas penasihat undang-undang 1MDB itu memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa ini sebab dia baru pulang ke Malaysia pada tahun lepas. Semasa pembicaraan rasuah bernilai 2.27 bilion hari ini terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak, Low berkata jika tidak kerana ugutan itu, dia sudah kembali ke Malaysia lebih awal. Pada asasnya, Jolo bersumpah untuk membuat kehidupan saya menjadi seperti neraka dan menggunakan setiap sumber dan kuasanya bahawa saya akan menemui penghujung yang mengerikan jika kembali ke Malaysia. Saya tidak bekerja dan terpaksa hidup dengan dana dengan Jolo menghantar orang yang tidak dikenali pada setiap 8 atau 9 bulan untuk memberinya dana berjumlah $2,500 setahun. Adalah menyedihkan untuk bergantung kepada seseorang yang bersumpah untuk menjadikan hidup saya seperti neraka. Saya tidak mempunyai pilihan untuk terus hidup. Ia amat menyedihkan tetapi saya perlu bertahan dan saya perlu mencari jalan selamat untuk pulang ke Malaysia tanpa dia mengetahuinya. Saya takut keselamatan nyawa saya, kata Low kepada hakim. Semasa pemeriksaan utama oleh Pendakwa Rayati Dipa Nair, Low berkata dia tidak pernah berniat untuk melarikan diri apabila meninggalkan Malaysia pada April 2018 dan tinggal di Bangkok selama 5 tahun sehingga 2023. Low berkata sepanjang berada di Thailand, dia melihat apa yang berlaku kepada pemberi maklumat 1MDB Xavier Andre Justo apabila ditangkap. Ni dia ditangkap di Thailand. Apabila ditangkap dan dipenjarakan di negara itu. Justru dia kata dia kekal di Bangkok untuk mengelak daripada membahayakan dirinya. Saksi pendakwaan ke-50 memberi keterangan dia menghadapi banyak halangan dalam usaha untuk kembali ke Malaysia. Najib dibicarakan ada tanpa pertuduhan. Okey. Dalam kes ini tuan-tuan, kita tahu ugutan daripada Jolo ni adalah real. Xavier itu sendiri telah ditangkap di Thailand, dijatuhkan hukuman, dipenjarakan dan isterinya diugut bunuh. Tuan-tuan boleh tengok dokumentari dekat Netflix Man on the Run berkaitan dengan Xavier ni. Dan apa orang kata, Claire Brown sendiri bercerita kepada saya tentang Xavier ni. Ini bukan live. Masa saya tengah call dia bercerita kepada saya tentang Xavier dan bagaimana Xavier ini telah setelah memberi maklumat kepada beliau bagaimana akhirnya apa orang kata Xavier ini ditangkap dan diperlakukan oleh mahkamah di Thailand. Jadi disebab itu ugutan-ugutan ini menyebabkan orang seperti seperti Low ini, Jasmine Low ini tidak dapat memberi keterangan. Takut dalam memberi keterangan sebab kita tahu bahawa Jolo ni memang seorang yang sangat berpengaruh, mempunyai dana yang banyak, dia boleh buat apa sahaja termasuk termasuk benda itu. Benda yang sangat besar tuan-tuan, sangat besar. Jadi akhirnya Jolo telah mengeluarkan Jasmine Lu telah mengeluarkan satu kenyataan. Siapa Jasmine Lu ni? Jasmine Lu adalah penasihat undang-undang bagi 1MDB. Masa itu gaji dia 45,000 sebulan. Bila dah lari sampai ke Thailand, dia hanya dapat 2,500 USD. Lebih kurang kalau kali 5 pun 10,000 setahun. 10,000 tu sampai RM1,000 sebulan tuan-tuan. Sedih kan? Okey tuan-tuan, saya baca detail sedikit lagi. Beliau berkata demikian sebagai makluman balas kepada Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam Akmal Nasruddin Muhammad Nasir yang menyorok kelewatan di loji rawatan di LRA Bukit Selamba. Sanusi berkata peningkatan kos bahan sebagai punca kelewatan.
Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan Perpadanan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.